Salam sejahtera, nama saya Melissa N. anak perempuan Johnson dan nama matrik saya ialah 03 DTP 21F 1028. Kawalan kualiti QC ialah sebuah proses semakan kualiti ke semua faktor yang terlibat dalam sebuah proses pengeluaran oleh sesuatu entiti. ISO 9000 telah menyatakan bahawa kawalan kualiti sebagai sebahagian daripada pengurusan kualiti yang tertumpu pada memenuhi keperluan kualiti. Pendekatan ini memberi penekan kepada 3 aspek, iaitu elemen seperti kawalan pengurusan kerja, proses yang ditaklifkan diurus dengan baik, kriteria prestasi dan integriti, dan juga pengenalpastian rekod. Yang kedua ialah kecekapan seperti pengetahuan, kemahiran, pengalaman dan kelayakan. Yang ketiga ialah elemen lembut seperti kaki tangan, integriti, keyakinan, budaya organisasi, motivasi semangat berpasukan dan perhubungan yang berkualiti. Kami telah memilih Sharp Electronics Sdn Bhd sebagai syarikat untuk kes study kami. Hal ini kerana Sharp Electronics Sdn Bhd adalah berada di Malaysia selama 25 tahun dan masih terus berkembang sehingga kini. Kami mempunyai 6 syarikat yang menyediakan pekerjaan lebih daripada 8,500 orang pekerja. Selain itu, SEM telah berada di Malaysia selama 6 tahun dan merupakan syarikat termuda di Malaysia. Seterusnya, 250 daripada 650 jurutera di Malaysia bekerja di Sharp Electronics Sdn Bhd. Malaysia merupakan lokasi pengeluaran barangan elektrik dan elektronik yang paling banyak telah dijadikan sebagai manfaat untuk Sharp Electronics. Berikut adalah butiran mengenai Sharp Not Sdn Bhd di Malaysia. Kitaran kawalan QCC merupakan sekumpulan kecil yang berada di antara 6 sehingga 10 orang yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas seperti mengenal pasti, menganalisis, seterusnya menyelesaikan masalah yang melibatkan kualiti produk. Selain itu, QCC juga dikenali sebagai Kumpulan Meningkatkan Mutu Kerja iaitu KMK. Setiap ahli di dalam kumpulan ini sentiasa berjumpa untuk membincangkan kaedah penyelesaian terbaik yang boleh diambil dengan menggunakan teknik-teknik peningkatan kualiti yang sedia ada seperti teknik pembincangan, teknik analisis akibat-akibat, semak lebaran, analisis Pareto, raja taburan dan analisis metrik. Terdapat 3 keperluan yang dipenuhi sewaktu mengimplementasikan kumpulan kitaran kualiti iaitu mempunyai struktur QCC yang kukuh, yang kedua ialah menjalani latihan yang efektif, yang ketiga ialah memahami sistem yang terdapat di dalam organisasi. Selamat sejahtera, nama saya Lorana Leki Supermaniam, nombor matrik saya adalah 03 DTP 21F1010. Hari ini saya memetangkan tentang fungsi setiap posisi. Nombor 1 adalah Jawatankuasa Induk. Jawatankuasa Induk adalah barang penting dalam organisasi yang memiliki fungsi utama dalam menetapkan arah strategik, mengawasi prestasi dan mengambil keputusan kunci. Dalam sebuah petikan, kita dapat merangkumkan fungsi jawatan induk sebagai berikut. Jawatankuasa induk memegang peranan penting dalam mengemudi organisasi dengan menetapkan strategi dan matlamat, mengawasi pencapaian prestasi serta memastikan keuangan dan kepatuhan yang cemerlang. Mereka juga bertanggungjawab dalam memiliki dan menilai pengurusan utama, berkomunikasi dengan pihak berkepentingan, serta mengelola krisis dan merancang tampangan darurat. Selain itu, Jawatankuasa Induk menyelaraskan usaha di seluruh organisasi, membentuk budaya organisasi yang positif, dan memastikan pembangunan moral insan yang berkesan. Fasilitator. Sebagai seorang fasilitator, tanggungjawab utama adalah mengarahkan dan memimpin sesi atau pertemuan dengan tujuan tertentu. Peranan ini melibatkan penciptaan persekitaran terbuka untuk perbincangan, memudahkan proses pembelajaran dan mengalahkan partisipasi aktif dari ahli kumpulan. Saya bertanggungjawab dalam mengelola waktu dengan berkesan, menilai dan mengurus konflik, serta menimbang kumpulan dalam membuat keputusan. Menggunakan kaedah dan teknik fasilitasi, saya menyusun aktiviti dan proses yang sesuai dengan objektif sambil mengumpulkan dan menganalisiskan maklum balas untuk perbaikan berterusan. Kebolehan saya juga terletak pada memastikan kesetaraan, mengalahkan pemikiran kreatif dan memastikan keadaan darurat atau
masalah yang mungkin timbul. Pemantauan berkesanan segi dan kemampuan untuk membuat penambahbaikan adalah sebahagian daripada peranannya yang krusial. Seterusnya, pengurus operasi. Sebagai pengurus operasi, peranan saya adalah memastikan operasi harian organisasi berjalan lancar dengan efisien. Saya bertanggung jawab merancang strategi operasional, mengawasi pelaksanaan aktiviti harian dan memantau prestasi operasional. Selain itu, saya bekerja untuk optimalkan proses operasional, menguruskan inventory dan sumber daya serta memastikan keselamatan pekerja dan kualiti produk atau perkhidmatan. Dengan membangunkan dan melaksanakan dasar-dasar operasional, saya juga terlibat dalam pengurusan kos operasional dan pemantauan kinerja melalui pengukuran KPI. Saya mengikuti tren pasaran, menguruskan projek-projek operasional dan menjaga hubungan dengan pelanggan. Laporan berkala dan analisis prestasi operasional menjadi alat utama saya dalam membuat keputusan yang berkesan. Selain itu, saya terlibat dalam pengembangan dan pemberdayaan pasukan operasional untuk mencapai matlamat organisasi secara keseluruhan. Pengurus pemasaran. Dalam peranan pengurusan pemasaran, saya merancang strategi pemasaran berdasarkan penyelidikan pasaran, mengembangkan produk, menetapkan harga dan mengurus saluran distribusi. Saya aktif dalam kempen promosi dan mengiklanan, membangun hubungan pelanggan dan memanfaatkan platform digital. Analisis prestasi pemasaran dan menyesuaikan strategi adalah sebahagian daripada tanggung jawab saya. Saya juga terlibat dalam penyusunan kalender pemasaran, pengurusan acara, dan menjaga reputasi jenama serta hubungan awal. Keseluruhan, saya berusaha menjadikan produk atau perkhidmatan organisasi dikenali dan diminati di pasaran yang kompetitif. Seterusnya, ahli. Posisi ahli dalam organisasi memiliki fungsi-fungsi utama, termasuk memberikan konsultasi dan nasihat berdasarkan keahlian khusus, berkontribusi pada inovasi, memberikan pelatihan, melakukan penelitian dan analisis, menyusun kebijakan, terlibat dalam pengembangan produk atau layanan dan memberikan pandangan teknis. Mereka juga dapat terlibat dalam manajemen risiko, audit, pengembangan karyawan, pendampingan proyek, pelayanan pelanggan tingkat tinggi, kolaborasi dengan mitra industri serta manajemen dan berbagi pengetahuan dalam organisasi. Fungsi-fungsi ini mencerminkan peran yang krisis dan unik dalam mencapai tujuan organisasi. Sekian, terima kasih. Hai semua, nama saya Ambikana Laki Supia, nama metrik 03 DTP 21F1092. Hari ini saya akan bentangkan untuk subjek quality control. Kami terpilih satu industri untuk buat case study atas industri saya. Industri yang kami terpilih adalah nama Shark, satu industri yang mengeluarkan barang elektronik. Saya terpilih bahagian masalah-masalah yang dihadapi oleh syarikat Shark. Mari tengok masalah-masalah yang dihadapi oleh syarikat Shark. Syarikat Shark Malaysia sendiri didapati telah menghadapi beberapa masalah kualiti dengan pengeluaran produk AB. Bulan Oktober, beberapa punca telah dikenal pasti. Antara puncanya ialah kemahiran pekerja, kecekapan mesin, gangguan bekal elektrik, pekerja tidak dipantau, tidak ikut prosedur. Aduan yang terdapat dalam industri ini adalah 80 untuk kemahiran pekerja, 98 kecekapan mesin, 60 gangguan bekal elektrik, 20 pekerja tidak dipantau, 15 tidak ikut prosedur, 8. Inilah yang aduan-aduan yang kami terdapat dari industri itu. Tengok teknik meningkatkan kualiti. Teknik meningkatkan kualiti di dalam kawalan kualiti diperlukan untuk mengatasi suatu masalah industri. Pertamanya, mengenal pasti punca masalah. Kedua, membantu dalam membuat keputusan tentang proses. Ketiga, membantu dalam meningkatkan aktiviti secara berterusan. Keempat, sebagai satu alat rujukan yang sama bagi
membincangkan dan mencari penyelesaian dalam organisasi. Dalam penyelesaian masalah yang timbul di dalam proses AB, terdapat beberapa teknik yang telah digunakan. Mula-mulanya, analisis sebab akibat. Kedua, analisis beratur. Ketiga, teknik perbincangan. Mari tengok analisis beratur. Apa itu analisis beratur? Analisis beratur juga dikenali sebagai carta beratur yang sesuai digunakan bagi mengenali isi data tentang kekerapan berlakunya masalah atau puncak-puncak masalah yang terjadi sewaktu proses. Mari tengok akhir teknik perbincangan. Apa itu teknik perbincangan? Teknik perbincangan merupakan salah satu teknik yang mudah diperhatikan di dalam satu organisasi. Teknik ini memerlukan sekumpulan ahli di dalam keadaan yang tenang tanpa gangguan, saling melontarkan pendapat untuk idea yang dikongsi. Inilah penerangan ataupun kefahaman yang saya dapat dari ketiga-tiga analisis ini. Ini adalah suatu gambar fishbone. Fishbone ini menunjukkan masalah-masalah yang dihadapi oleh satu syarikat.